Abang baca dah ayat Quran tu. Subhanallazi asra. Nabi Muhammad dibawa berjalan. Bukan dia berjalan. Dia asra. Saya mai pada Ipoh. Kata dia abang tu tanya. Ustaz mai pada Perak. Direct saya jawab. Mai pada Ipoh. Bagai serai pun Perak tak. Mai ada Ipoh. Naik pada Ipoh. Naik kereta. Ada parking bawah. Naik kereta. Pasal apa Ustaz sampai? Nah, alhamdulillah ada kereta sampai. Alhamdulillah Allah bagi kereta. Kalau merangkak tuan-tuan, tahun depan sampai. Tu pun sampai terowong menora, malas aku pergi patah balik. Saya main naik kereta, sampai lah. Masa saya naik kereta tadi, semut ikut sekali. Saya naik kereta, dia pun ikut sekali. Duduk kat depan, kat steering. Duduk mengadap cermin, semut. Saya singgah dekat Cangkak Jerin. Bukit Gantang. Beli jambu ayak. Dengan buah salak. Lepas tu, berhenti dekat RNR PA tu. Lepas tu, masuk ais kacang salji PA tu. Dekat Tokai ke mana? Lupa. Dekat tu ABC Salji. Dia halus tuan. Lepas tu saya duduk kat hotel PA tu, mai sini. Pagi balik insya-Allah. Saya sampai rumah lebih kurang pukul 12 insya-Allah. Kalau ceramah habis pukul 12, pukul 3 sampai insya-Allah. Bila saya turun kereta, semut tadi pun turun sekali pukul 12. Isteri dia duduk tunggu. Pergi mana? Pergi Lustang. Kata semut, bapak semut. Abang gila ke apa? Kita ni jangan kata nak pergi terowong menora abang oi, nak keluar rumah tu pun tak boleh, nak pergi besar mana kita ni. Pergi Lustang balik telah, pergi petang balik merapu. Aku tak berjalan leha oi, aku naik kereta. Aku naik kereta Ustaz Kazim. Ya Allah, laju sekali dia tekan. Sejuh mata memandang. Laju. Kalau betul abang ikut dia, abang pergi mana? Singgah Cangkak Jerin beli buah salak. Singgah nu Tokai ke apa nu beli ayak selji. Dia makan selji. Ais besi selji. Lepas tu pergi ceramah dekat Mergung lah. Masjid Lawa. Ingat masjid negara? Lah Lawa masjid mereka. Ni baru sampai ni. Isteri dia percaya. Aku bukan berjalan leha oi, aku tumpang kereta Ustaz Kazim. Bukannya susah nak menjawab, tapi pasal golongan ini tuan-tuan, dia mengatakan bahawa ajaran Nabi ni tak kena, ajaran Islam ni tak kena, sampailah dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni mana ada naik Isra Mi'raj. Nabi Muhammad ni mana ada. Adakah pergi minta kurang? Kita duk mengaji bahawa Nabi Muhammad ni orang yang paling taat. Hampa duk mengaji punya lama dah. Manusia paling taat ialah Nabi Muhammad. Bila Allah perintah 50 semayang, awak dia minta kurang. Datang situ nampak tak kena tu. Oh sudah. Kalau betul Nabi ni taat, pasal apa dia minta kurang? Buat je lah 50. Abang baca dah ayat Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat. Kalaulah Nabi tak minta kurang tuan-tuan, agak-agak kita buat apa hari ni? Tak buat apa. Tak sembahyang. Nikah pun tak ada, beranak pun tak ada. Elok-elok habis akad nikah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang. Habis makan nasi beradak, Allahu Akbar, sembahyang. Elok masuk bilik, Allah keluar balik tuan-tuan. Elok duduk atas katil je, Allahu Akbar, tak ada beranak tak. Dengan sebab Nabi itu minta kurang, maka bolehlah kita buat kerja macam-macam. Itulah rahmat. Memang Nabi minta kurang pasal apa? Pasal dia pembawa rahmat. Dia kasih belah pada kita. Dia kesian pada kita. Dia sanggup naik turun, naik turun, naik turun.
Supaya Allah berikan kebaikan lah. Ya Allah, oh kesian dekat umat. Allah ni kesian dekat Nabi, minta kurang bagi. Sayang dekat Nabi, minta kurang bagi. Sayang dekat Rasulullah, kurang. Ada pula yang tepuk lantai. Kalaulah Nabi naik lagi sekali, oh cantik. Sayang, haklah tu sayang. Kalau dia naik lagi sekali minta kurang, kita tak payah sembahyang langsung. Amboi cakap. Itulah nama dia rahmat, sayang Nabi pada kita. Jangan kita cakap Nabi Muhammad tu engkar, Nabi Muhammad tu tidak taat. Tak, dia pembawa rahmat. Bersyukurlah kita ni jadi umat Rasulullah. Bang, Nabi Muhammad ni dia bukan cabar perintah Allah. Kalau nak kirakan berapa banyak Nabi minta untuk kita, bukan di dunia ya, di hari kiamat Allah kata seorang-seorang nak dipanggil Maliki Yaumiddin, seorang-seorang nak dipanggil, dihisap seorang-seorang. Tuan-tuan oi, kita ni duduk di padang mahsyar, bukan macam duduk dalam dewan kita dalam masjid ni, kapek tebal, aircon banyak. Yang mana dapat dinding lega. Oh, yang mana dapat dinding lega lah, lapang asa. Nu kat leha duduk atas kursi tu lega. Kipas angin pula duduk atas kepala, tak gerak mana dah, duduk diam. Tuan-tuan ingat di padang mahsyar macam ni ke? Dengan hangat, dengan ramai seorang-seorang nak dipanggil. Siapa punya keputusan tu? Allah. Siapa yang berkuasa pada hari itu? Allah. Kita kata tak tahan ni, jomlah minta tolong siapa-siapa hak rekomen kat Tuhan. Pakat pergi jumpa Nabi Adam. Adam oi, tolonglah, kira lagu mana hang tu manusia pertama. Mintalah tolong Adam oi. Ada Adam kata aku bodoh masalah. Nu aku nak jawab apa, nu makan buah. Pi jari Nuh. Mi jari Nuh. Nuh ni bapa manusia nombor 2 pula. Nuh oi, tolonglah kami tak larat lah lama ni dengan peluh sendiri duk lemah ni, matahari hangatlah, tolonglah Nuh oi. Nuh kata aku bermasalah, tak apa. Aku tak dapat tolong, pi jumpa Ibrahim. Jumpa abang Ibrahim pula dah. Oh, jumpa Nabi Ibrahim pula. Tuan-tuan ingat abang Ibrahim tu cerita pendekar bujang lapuk ke? Oh, abang Ibrahim, sayangkah kepada aku abang Ibrahim? Itu Ibrahim pendek, tuan-tuan. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim kata aku tak boleh tolong, aku pun ada masalah, pergi jumpa Musa. Nabi Musa kata aku pun tak ada masalah, pergi jumpa Isa. Isa kata aku pun ada masalah, jumpa Muhammad. Kita pakat belarak pergi jumpa Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad lah yang sujud minta pada Allah, cepatkanlah hisap orang di belakang aku. Adakah Nabi Muhammad tidak taat pada Allah? Tak. Pasal dia sayang pada kita. Dia sayang pada kita, dia minta doa pada Allah, Allah sayang pada Rasulullah, pergi masuk syurga hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Nabi duduk dalam syurga, ada umat dia masuk neraka? Ada. Siapa yang putuskan orang tu masuk neraka? Allah yang menjatuhkan hukum orang ni masuk neraka. Nabi tahu dah umat dia ada masuk neraka? Tahu. Nabi doa pada Allah, ya Allah, dia masuk neraka, ya Allah, keluarkanlah dia daripada neraka, ya Allah. Adakah Nabi Muhammad ni tidak taat? Tak. Dia pembawa rahmat, dia doa pada kita, minta pada Allah nu. Jadi jangan hanya nampak golongan-golongan yang tak percaya, golongan liberal, golongan-golongan sesat ni tuan-tuan, dia kata Nabi Muhammad tu bukan orang baik. Sebab apa? Duk minta turun, minta kurang, turun, minta naik balik, minta kurang. Tak. Tu nama dia rahmat. Mai Nabi punya baik lagu tu pun, mai zaman sekarang pula kita buat majlis selawat bid'ah, Nabi tak buat lah. Ni apa duk selawat-selawat ni? Nabi tak buat? Tak buat pula dah. Ni tak lama lagi bergaduh pula. Dah tak, Syaban tak lama dah, lepas Syaban dia main start gaduh. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah, ada start gaduh lah.
Ni apa selawat-selawat ni? Tarawih-tarawih selawat apa? Nabi ada buat? Oh, sudah. Nabi suruh selawat, kami selawat. Nabi tak kata pun selawat tang sini, tang sana, tang sini boleh, tang situ tak boleh. Tak ada pun, kami nak selawat je dah. Cuma kami selawat benda yang tak ada. Tertentu untuk diperintahkan selawat, silakan. Bukan ada larangan pun. Taklah semayang biasa tak boleh. Tak apa. Yang salahnya kalau pergi baca selawat tu tengah-tengah semayang. Allahu Akbar. Semayang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Tok Bilal sambut. Yang tu betul bid'ah tuan. Kalau ada di masjid kita Tok Bilal pergi baca tengah-tengah Fatihah fadlam minallah, angkat dia pergi tok bawah tuan. Pergi fadlam di bawah tu. Ni hak kita baca, ni dah habis sembahyang. Sembahyang itu bermula daripada takbiratul ihram disudahi dengan memberi salam. Tempoh tu adalah tempoh sembahyang. Maka di dalam waktu itu buat macam mana yang Nabi buat. Nama dia solat. Selepas habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis sembahyang. Nak buat apa? Buatlah selagi mana harus. Habis-habis salam, Tok Imam pun dah agak minum air. Ngong-ngong-ngong-ngong. Tak apa. Tak apa. Tok Bilal pun tumpang kok. Ngong-ngong-ngong. Tak apa. Kok leha tak jadi imam mudah kok. Ngok minum. Tak apa. Bukannya salah. Yang salahnya minum tengah sembahyang. Tu imam tu siap bola pukin. Taiso. Ada straw. Waladhdallin. Amin. Yang tu baru bapak bid'ah tuan-tuan. Habis-habis sembahyang, Kak Leha nak buat apa? Nak korek hidung pun boleh. Gini korek tak jumpa taman api tau. Habis jari ni duk korek. Tak apa. Habis-habis korek ada orang baru sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sudah tuan-tuan. Nak makan pun boleh, nak minum boleh, nak cakap boleh, nak pergi tandas boleh, sambung masuk balik boleh, nak tengok handphone pun boleh. Dah habis sembahyang. Daripada kau main TikTok, daripada kau menyembang, daripada kau duduk diam, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Mana paling bagus? Antara diam, antara makan, antara minum, antara menyembang dengan selawat. Mana yang bagus? Selawat-selawatlah. Tak, kalau saya tak nak selawat, ustaz nak kata apa? Tak mau kata apa, aku suka hang. Peduli apa masalah apa aku pula, aku suka hang. Nak selawat ke, nak menyembang, aku suka. Benda dah habis sembahyang. Cuma kita minta hak selawat tu baca elok-elok lah. Kadang-kadang dia pederah, pecah mikrofon. Tentang YB main sembahyang lah tu. Cantiknya hang pederah sikit biar pecah, dia tukar bau. Pakat dengan tu imam lah. Baca elok lah, Tuhan bukan pekak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang jawab pun elok. Sallallahu wasallam alaih. Ni hak tukang selawat tu pun satu halus tak dengar. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'ujub. Pecah mikrofon. Hak kawan duduk sembahyang sunat di belakang. Allahumma salli ala Muhammad. Dia jawab bawah ni jawablah. Salam alaikum. Nu budak-budak dah meaci apa? Bila nak habis? Budak atas dia boleh buat lambat lagi. Nampak tuan. Depa ni sembahyang kan duk menjerit. Jadi tuan-tuan, tak usahlah kita duk bergaduh dalam bab tu. Tak ustaz. Ustaz kata selawat lepas sembahyang tarawih tak apa. Bagus. Tak, kenapa ustaz tak sembahyang subuh 8 rakaat? Buatlah 8 rakaat.
Lagipun Ustaz, kami dalam masjid ni majoriti 70% pencen. Nak buat apa lagi? Habis 2 rakaat balik rumah buat apa? Roti canai. Habis sembahyang 8 rakaat. Jawapan dia sebab Nabi tak pernah buat subuh 8 rakaat. Nabi buat subuh 2. Nabi pun tak pernah selawat. Siapa kata Nabi tak pernah selawat? Yang kita tak mau ialah pi kacau di dalam sembahyang, pi masuk fadlan minallah, subhanal malikil ma'bud, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kita baca tu di luar sembahyang. Di luar sembahyang silakan. Nama dia harus. Abang sembahyang di Mekah. Tarawih abang pi tak di Mekah tarawih? Pi ada tahun sebelum Covid tu pi. Raya pun di Mekah. Okey. Malam tarawih habis tu imam tu dia akan baca doa khatam Quran. Imam Mekah tu dia baca doa khatam Quran panjang jela. Ada tak Nabi Muhammad baca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih? Tak ada kan? Abang tak pergi cakap kat tu imam tu, anta bidah. Kullu bid'atin dalalah. Dia sepak abang begini balik ni. 6 bulan duk urut bagi betul balik. Oh dekat Melayu hang boleh cakap, hang bid'ah. Pergi cakap dengan tu Arab, enta bid'ah ya syekh. Ya syekh. Oh sudah. Dia sepak dengan penampak Arab dia begini balik entah. Kenapa ni? Haram jadahnya tu Arab tu tepak aku. Memang haram jadah hang duk panggil dia bid'ah siapa? Nabi pun tak pernah baca doa khatam Quran, dia pun baca panjang jela tuan-tuan. Oi, malam penamat. Benda tu harus silakan. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, yang jadi masalah kepada kita, isu-isu macam ni dibawa, disampaikan pada orang-orang yang tak kena mengena. Yang tak belajar di pondok, yang tak belajar mendalam, yang tak belajar dulu dia rockers, dulu dia pelakon, dulu dia kutu berhak, tiba-tiba dia pergi mengaji. Oh bid'ah. Nampak? Dia tak mengaji formal daripada awal, pi mengaji pula haram, bid'ah, neraka. Oh, neraka. Yang ni yang jadi masalah. Lama-lama semua jadi salah tuan-tuan. Sambutan Isra' Mi'raj salah. Dah. Ulang balik Ustaz. Iyalah, sambutan Isra' Mi'raj salah, nisfu Sya'ban salah, nuzul Quran salah, ma'al hijrah salah. Kita tanya dia salah tak mana bang? Ustaz, ya. Abu Bakar adalah orang yang paling taat, manusia yang paling hebat. Dia sambut dah Isra' Mi'raj. Kalau dia hak paling taat pun tak pernah merayakan Isra' Mi'raj, yang Ustaz pergi sambut Isra' Mi'raj siapa? Abang baik pada Abu Bakar. Dahsyat tuan. Zaman sekarang dia bawa pemikiran macam tu pula. Abu Bakar pun tak pernah sambut Maulid, abang Ustaz pergi sambut siapa? Saya pun tak mau sambut Isra' Mi'raj kalau abang macam Abu Bakar. Kalau abang, iman abang macam iman Abu Bakar, kita pun tak payah sambut dah. Abang duk banding Abu Bakar. Abang siapa? Sayyidina Abu Bakar ni, bila Nabi Muhammad dia cerita, wahai orang Mekah, wahai sahabat saudara-saudaraku, semalam aku pergi ke Masjid Al-Aqsa. Daripada Masjid Al-Aqsa aku naik ke langit dan pagi tadi aku turun. Sekarang aku nak khabarkan kepada kamu, Muhammad. Ya. Tunggu sebentar. Kalau aku kumpulkan seluruh orang di Mekah, kamu ulang balik cerita ni, boleh tak kamu ulang balik? Boleh, silakan. Oh, ini peluang paling besar nak dah Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal, segala jenis Abu panggil orang. Kak Som, Kak Nab, Kak Leha, semua panggilnya. Usop, Bibin, Upin, Ipin, mari. Pakak mari ramai-ramai. Tengok, hari ini Muhammad nak bawa satu cerita yang ajaib. Silakan Muhammad. Wahai saudara-saudaraku, semalam selepas Isyak aku dibawa berjalan ke Masjid Al-Aqsa.
Kemudian naik ke langit. Sudah gila ke apa? Nampak. Yang ni ya Abu Jahal nak dengar ni. Abu Jahal nak dengar, Abu Lahab nak dengar. Selama ni dia kata dia gila sekarang, benar gila ya, kata dia. Ustaz, orang Arab cakap Perak Ustaz, translate dalam bahasa kita tuan. Tengok tuan-tuan, adakah patut daripada Mekah pergi ke Al-Aqsa satu malam? Jarak dia saja beribu kilometer, sebulan 10 hari baru sampai. Hari ini dia kata boleh balik. Kamu percaya tak kata Muhammad? Tidak. Oh. Abu Bakar. Ya. Macam mana sahabat engkau cakap dia naik ke langit, dia pergi ke Aqsa, engkau percaya ke? Kalau Rasulullah cakap lebih daripada itu pun aku percaya. Apa yang dia cakap itu adalah benar dan aku mempercayainya. Ni iman dia. Sebab tu Imam Al-Qurtubi dalam mentafsirkan surah Al-Asr, dia memetik kata-kata daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi ni. Abdullah bin Abbas menafsirkan surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Balik sekali lagi tuan-tuan buka tafsir. Ini pendapat dia walaupun tidak ada hadis yang menerangkan tafsiran itu, tapi dia adalah sahabat yang diiktiraf. Mesti ada sebab kenapa dia tafsirkan wal as demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan orang yang beriman, melainkan orang yang beramal saleh, melainkan orang yang bercakap pesan-memesan pada kebenaran, pesan-memesan pada kesabaran. Abdullah bin Abbas kata apa? Amanu illal ladzina amanu, merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan orang yang beriman. Siapa lambang orang beriman? Kamu tengoklah Abu Bakar. Wa amilus salihat, tengoklah Umar Al-Khattab. Wa tawasa bil haq, tengoklah Utsman ibnu Affan. Wa tawasa bis sabr, tengoklah Ali bin Abi Talib. 4 orang disebut dalam 4 itu, kata Abdullah bin Abbas. Maksudnya, Masya Allah, orang yang beriman tadi siapa dia? Abu Bakar. Dia tengok Nabi, dia hidup dengan Nabi, anak dia pun kahwin dengan Nabi. Dia nak buat sambut maulud pasal apa lagi? Yang kita ni tak tengok Nabi, tak hidup zaman Nabi, kalaulah tak buat sambutan maulid, tobatlah tak kenal Nabi. Yang dia kenal Cristiano Ronaldo. Yang dia kenal penyanyi, yang dia kenal pelakon. Tanya Nabi bin apa, tak ingat. Mak Nabi apa, tak tahu. Tok Nabi apa, tak tahu. Sifat Nabi apa, tak tahu. Yang kita tahu hari ini ni, pasal tiap-tiap waktu ada aja perayaan sambutan untuk mengingati sesuatu tentang agama kita. Khususnya tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tak buat benda-benda ni tuan-tuan, tak tahu kita ingat apa. Tak tahu. Dahlah kita pergi Mekah tu tak ada bekas apa. Tak ada bekas. Rumah ni tak ada dah, hak nun pun tak ada dah. Tinggal rumah Nabi. Tinggal rumah Nabi, pi Mahsuri nu Langkawi ada kat Telaga dah. Mana telaga dia? Mak ni telaga Mahsuri. Oh, telaga. Tu rumah tu. Orang duduk berendai. Macam itulah Mahsuri dulu duduk berendai. Oh, kita boleh tengok. Nak pergi tengok beras terbakar, pergi lah tengok mak cincang kan, mak putih kan naik di atas. Tuan-tuan nak tengok Nabi, nak pergi di Mekah, tengok tak mana? Ada telaga depan kamboi, ada rumah depan tutup. Lalah tak kenal Nabi. Sekurang-kurangnya ingatan kita daripada jauh ni, ada ingatan. Itu ulama-ulama dulu, dia bincang, dia kaji. Kalau tak buat lagu ni, mampu kita. Tuan-tuan, ada benda yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran, dia menggunakan bintang. Wasyams wal qamar. Okey, dia bersumpah wan najm wan nazi'at. Maknanya bintang, bulan, matahari, langit itu
sangat dekat dengan kita. Sebab tu Allah sumpah demi bintang, demi bulan, demi langit. Kemudian Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asr, demi asar, demi masa, wal fajr, demi subuh, wal lail, demi waktu malam. Masa sangat penting dalam kehidupan. Allah juga bersumpah dengan buah, wattin, wazaitun. Allah juga bersumpah dengan Mekah, wa hadzal baladil amin. Maknanya buah-buahan sangat bagus. Allah sebut nama buah-buahan dalam Quran, tapi sayang tuan-tuan, bulan Ramadan nanti kalau masjid ni kita minta ustaz muda kita ni, setiap subuh lepas mayang subuh buat tadabbur Al-Quran. Apa dia ustaz? Hari ini 1 Ramadan kita akan belajar ada lebih kurang 6 buah yang disebut oleh Allah di dalam Quran. 6 ini yang pertama buah tin, buah zaitun, buah kurma, pisang, anggur. Jom kita baca. Kenapa Allah sebut buah pisang? Kenapa Allah sebut buah ni? Kenapa Allah sebut buah ni? Sebut, belajar. Tu nama dia tadabbur. Di dalam Al-Quran, masjid, sujud, sajid, Allah Ta'ala sebut 32 kali. Wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Sujud tu 32 kali Allah ulang. Allah ulang 32 kali dalam Quran. Surah yang ke-32 adalah surah As-Sajdah. 32 kali Allah sebut perkataan sajadah, masjid. Allah Ta'ala rangkumkan sajadah tu, surah dia, surah susunan yang ke-32. Sama banyak dengan perkataan masjid dalam Quran. Maka tuan-tuan pun baca surah As-Sajdah hari Jumaat. Wahum la yastakbirun. Tuan-tuan pun sujud. Sujud itu pada ayat yang ke-15. Dan jumlah ayat di dalam surah As-Sajdah, ayat yang ke-15, jumlah ayat dalam itu pun sama banyak dengan jumlah dia. 15 ayat pada ayat nombor 15. Itu nama dia tadabbur. Jom tuan-tuan, Ramadan nanti kita buat pembaharuan. Kita mentadabburkan Al-Quran. Kenapa Allah sebut surah lembu betina? Cuba kaji, apa dia kehebatan lembu? Kita merosakkan benda-benda ni. Bodoh macam lembu. Lembu dicocok hidung. Ingat aku lembu lah. Akhirnya orang tak mau dengan lembu. Jom kita tengok tuan-tuan. Kalaulah lembu tu bodoh, takkan Allah Ta'ala letakkan nama surah lembu betina? Pilah kaji apa ada faedah pada lembu. Abang-abang ni motosikal beli kemarin 6,000, pi jual kat kedai balik tinggal 4,000. Tahun depan pi jual balik tinggal 2,000. Cuba abang-abang beli lembu tahun lepas 5,800, mai beli tahun ni tak naik 1,000 lagi. Mana ada lembu turun harga? Dalam Malaysia ada 6,000 masjid. Kalaulah masjid besi kita ni 10 ekor, satu korban, satu masjid 10 ekor, 6,000 darat dengan 10 ekor, duk ada apa puluh? 60,000 ekor. 60,000 ekor darat dengan 5,000 seekor, agak-agak berapa bilion? Siapa yang kaya dengan lembu ni? Kita duk kata lembu bodoh, orang bela susu lembu. Yang kaya siapa? Kita duk kata lembu bodoh, lembu. Kita nak korban, panggil orang daripada Kemboja, Thailand, Myanmar. Mereka bukan Islam pun. Yang kaya mereka. Kita pula bodoh macam lembu. Jom kita ubah tuan-tuan. Balik buka saja Al-Quran, tadabbur saja. Tadabbur balik apa dia kehendak Allah di sini, apa fikiran kita ni. Masya Allah. Bila kita tengok Al-Quran ni tuan-tuan, sampai Allah bersumpah, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Allah bersumpah dengan masa,
Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan langit, Allah juga bersumpah dengan Quran. Maknanya Quran sangat hebat. Yang datang malam ni, termasuklah anak-anak kita, semua ada handphone. Semua ada handphone. Dulu kita nak tengok televisyen start pukul 4 petang tahun 70-an. 4:30 petang baru buka TV, ada siaran Cumi dan Ciki. Hak mana orang tua-tua macam saya ingat, Cumi dan Ciki, Wazata Zen. Dengan kok apa tu, hak jadi Cumi dan Ciki, duk lokek-lokek Cumi dan Ciki cek-cek-cek tu. Pukul 12 habis siaran. Dia mulai keluar 4 segi, bulat tu ke gambar 4 segi, habis lah. Tunggu besok pula pukul 4:30 petang. Tu TV zaman dulu. TV zaman sekarang, duduk dalam masjid pun tengok TV. Tengah dengar khutbah pun tengok TV. Menggunakan smartphone. Masya Allah. Hari ni nak bayar, tak bayar kad lah, letak handphone dia. Smartphone nama dia. Hari ni tuan-tuan terlalu canggih dah. Kita picok pasport, beli tiket kapal terbang pun tunjuk yang tu, dia tengok yang tu ya. Tu nama dia apa? Smartphone. Tuan-tuan, ada nama dia Smart Hotel. Baru ni saya pergi. Resepsionis tak ada, apa pun tak ada. Tekan-tekan keluar kunci. Oh, bapak canggih. Dia keluar kunci, gedebuk jatuh macam beli ayam tin. Orang bukan ada. Tak ada siapa dekat situ. Kita masuk, cerah. Sekali kita keluar, gelap. Oi, nama dia Smart Lamp. Green energy. Dia tak jadi cerah 24 jam. Masjid kita pun kena jadi macam tu. Orang ramai baru cerah. Orang tak ada, gelap. Automatik punya lampu. Tambah subuh, 5 orang, gelap. Tang sini, ya cerah. Tak ada. Yang mana faham, tak faham sudah. Ada juga nama dia smart vehicle, smart kenderaan, smart engine, smart energy, semua ada. Tu nama dia smart. Bila berhenti traffic light, enjin mati. Lampu merah aja, enjin mati. Bila kita tekan minyak balik, baru dia running balik. Oh, tu kereta bijak. Bijak ni dalam bahasa Arab nama dia hakim. Allah kata wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijak. Bijak tu maknanya kalau pakai baru bijak. Kalau duduk saja tak bijak. Ni, tuan-tuan beli handphone sebiji. Pergi tanya kat Cina, kedai handphone. Okey, ni menatang apa ni? Ini bukan menatang lah, ini smartphone mah. Tak tahulah apa dia apa canggih dia tang mana. Si kalangan ini handphone. Oh. Si kalangan dia ini canggih punya si kalangan. Tuan-tuan berbeli sebiji 4,000 balik rumah. Duk atas kerusi duk tengok, duk brodek situ, isteri mai. Natang apa tu? Ni bukan menatang mah, ini smartphone mah. Dia ulang balik Cina tu kata tak. Sebiji dia ulang balik tak jatuh langsung. Jadi lepas-lepas dia duk terang kat isteri dia buh balik dalam kotak kan, kotak putih tu, buh dalam kotak, buh dalam plastik, buh dekat almari kabinet. Smart pun apa nama, SIM card pun tak ada, apa pun tak ada. Agak-agak handphone tu berguna tak untuk dia? Ada faedah handphone tu? Tak ada faedah sebab dia tak pakai. Allah kata Al-Quran tu bijak. Tuan-tuan beli sebuah, pergi letak kat rumah. Baca pun tak, faham pun tak, pakai pun tak. Agak-agak hikmah ada Quran tu pada kita. Ni yang berlaku sekarang. Jadi bulan Ramadan nanti minta satu ustaz tiap-tiap hari cerita apa dia dalam Quran. Baik, Allah bersumpah dalam Quran guna benda ni, Allah sumpah guna benda ni. Ada Allah bersumpah menggunakan orang. Langit ada, bulan ada, matahari ada, Quran ada, Mekah ada, buah ada, orang ada. Allah bersumpah demi orang pun ada. Surah Al-Hijr ayat 72.
Allah Ta'ala bersumpah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu wahai Muhammad. Ulang balik. Demi umur kamu wahai Muhammad. Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad. Maknanya daripada dia lahir sampailah baginda wafat, umur dia rapat dengan kita. Macam mana rapatnya kita dengan matahari, rapatnya kita dengan bulan, rapatnya kita dengan masa, rapatnya kita dengan Quran. Allah kata demi umur Nabi Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad sangat penting dengan kita. Daripada dia mula beranak, kita boleh sambut dia. Nama dia apa? Maulidur Rasul. Kalau Allah memuliakan umur Nabi Muhammad, pak siapa kita tak boleh muliakan kelahiran baginda? Bila dia dapat Quran, nuzul Quran, kita rayakan sambutan dia. Kalau Allah muliakan umur, takkan kita tak boleh muliakan umur Nabi Muhammad jadi wahyu, dapat wahyu. Nabi Muhammad pindah pergi Mekah. Waktu tu boleh tak kita sambut dia? Ini ingatan kita pada Nabi dia hijrah. Ni hari ni Nabi Muhammad tarikh inilah dia naik ke langit. Boleh tak kita sambut Isra' dan Mi'raj? Benda tu adalah berkaitan dengan umur baginda. Silakan. Tujuan dia apa? Supaya orang mendatangkan kepahaman kepada Nabi, sayang pada Nabi, kepahaman tentang sesuatu perkara. Jadi janganlah kita pandai-pandai, cepat-cepat sangat pergi kata salah tak boleh, salah tak boleh. Akhirnya orang tak kenal lagi dah. Orang tak kenal dah. Saya dengar satu ceramah, satu profesor. Dia kata orang Islam ni terlampau-lampau sangat dalam semayang. Sedangkan dalam Quran hanya ada beberapa kali ya perkataan semayang. Tetapi hidup kita seolah-olah dengan semayang. Dalam Quran hanya sekali-sekala disebut solat. Kenapa kita hari ini solat seolah-olah terlalu penting? Yang penting ialah kebajikan sosial. Yang penting ialah kehidupan masyarakat, bukan solat. Dia buat keluar pula dalil, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tengok dia kata, yang perlu diutamakan apa kata Allah? Anak-anak yatim. Yang perlu diutamakan ialah orang miskin. Semayang di belakang. Kita hak bodoh ni pula. Pak siapa? Dia profesor. Ni ustaz yang mengajar kita, dia pro apa? Dia sekolah pondok. Ni profesor ni. La ilaha illallah, tuan-tuan. Sampai dia kata semayang ni bukan keperluan utama. Tu macam mana, tuan-tuan? Kalau bukan keperluan utama, taknya Allah jemput Nabi Muhammad tu naik ke langit untuk ambil solat. Tuan-tuan yang saya muliakan, inilah yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Kalaulah kita tak buat program keagamaan, tak buat pemahaman yang betul-betul, golongan ini akan ambil tempat. Sebab golongan ini cukup simple. Semayanglah bila kamu ingat. Dia baca pula ayat Quran. Semayanglah kamu ingat. Bila kamu ingat, maka semayang. Dia buka pula ayat Quran. Dia baca pula ayat Quran separuh. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang semayang. Bapak-bapak jangan semayang. Quran kata celaka. Kata semayang. Allah, tuan-tuan. Yang ceramah ustaz yang benar pula tak boleh ceramah pula. Tauliah tak ada. Lagi masalah. Mai ustaz hak boleh ceramah pula. Bid'ah, 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 bid'ah. Semua bid'ah belaka. Lalah kita pergi mana? Pergi konsert. We want more je tu. Lepas tengok konsert, tengok bola pula. Yeay, menang 3 seri, 3 sama. Menang tu, walaupun seri. Tak pernah faham? Tak faham tu dah, tak. Jadi kita untung duduk di Kedah ni. Pahaman kita, kuliah kita, ajaran kita masih berjalan. Jadi saya minta pada tuan-tuan dan puan-puan, jom kita awasi anak-anak kita. Sebab saya duk perhati, makin banyak orang dia mula meragui Nabi Muhammad. Dia mula meragui kepercayaan asas beragama. Mereka membawa keraguan ni, tuan-tuan, dalam semua benda. Saya baca, dia kata jangan makan santan. Hak jenis tu pula.
Jangan makan santan. Santan banyak kolesterol. Kita hari ni pun tak guna santan dah. Masak udang, masak ikan, guna susu. Sayang tuan-tuan. Padahal santan paling bagus untuk kesihatan. Kita momok dalam pemikiran kita. Daun tu tak elok, daun tu tak elok, herba tu tak elok, herba ni tak elok. Ini semua tak bagus. Sedangkan Allah yang bagi benda tu. Takkan Allah ciptakan tak bagus? Ni ubat ni bagus untuk sakit kepala. Jangan percaya ni herba ni dia boleh memekatkan darah. Tapi Allah yang buat. Takkan Allah nak jadikan rosak untuk kita. Yang tu daripada sudut kesihatan pula dia duk main pula. Sampai tak boleh. Dulu saya kata berubatlah dengan habatus sauda. Dia kata, Ustaz Kazim mana ada kelulusan doktor? Memang saya tak ada kelulusan doktor, tapi yang Nabi cakap ubat untuk semua penyakit habatus sauda tu Nabi. Saya baca hak Nabi kata. Dah tu tak ada kajian saintifik. Allah. Hari ni pakat tumbang seorang baru mai cari habatus sauda ada. Saya cakap dah tuan-tuan. Allah Ta'ala ni maha baik. Apa dalil dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia maha baik. Kalau dia maha baik, Ustaz, kenapa saya dapat kanser? Waktu akak lahir akak kanser tak? Waktu akak umur setahun kanser tak? Tak ada kan? Bila akak kena kanser? Umur 44. Pasal apa? Jangan salah Tuhan. Akak makan gula apa? Gula apa yang akak makan? Sebab tu abang-abang, akak-akak, tolonglah. Kalau yang mana ada kanser, stop gula. Cukup. Jangan bagi makan. Kerana makanan kepada kanser ialah gula. Bila makan lagi kuat kanser dia. Tadi ada orang dari Melaka, dia kena kanser limfoma. Dia kata, Ustaz, saya amalkan petua yang Ustaz ajar tu, surah sekian, 7 surah, makanan ni, doktor dah sahkan saya tidak ada kanser lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Ayat Quran tu ubat. Berapa ramai yang tak yakin? Dia kata, Ustaz, saya amalkan 7 surah yang Ustaz suruh baca tu. Dan saya buat apa yang Ustaz suruh buat, surah Al-Fil 1000 kali. Dan saya tak makan gula, saya tak ambil gula. Pagi-pagi abang-abang ambil air suam, bubuh lemon, perah lemon, minum itu saja, dia mematikan sel-sel kanser. Jadi kenapa kita tak ambil yang Allah Ta'ala jadikan untuk merawat sesuatu penyakit kita? Jadi insya-Allah pada bulan Ramadan yang pertama saya syorkan pada tuan-tuan, pertama yang akan datang. Di sekolah saya 18 tahun dah kami buat setiap malam qiyamul lail. Sejak malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan pihak kami menyediakan sarapan percuma sejak 17 tahun, dan insya-Allah kalau Allah izin ini masuk tahun yang ke-18. Setiap malam qiyamul lail, bermula jam 4 pagi, habis jam 5 sarapan sahur, kemudian subuh. Cuba kita buat. InsyaAllah pertama. Yang kedua, jom selepas sembahyang subuh kita minta pada ustaz-ustaz mana yang boleh mentadaburkan Al-Quran. Apa sebab Allah sebut yang ini? Apa hikmah Allah sebut yang ini? Kita jawab. Hari ini ada orang cakap bumi ni diameter dia 12,000 kilometer. Jarak daripada sana sampai jarak sini 12,000 kilometer lebih kurang. Kecilnya bumi 12,000 kilometer, tetapi dalam Quran Allah kata syurga seluas langit dan bumi. Di mana yang kata luas bumi itu 12,000? Balik buka Quran. Tuan-tuan buka Quran, ada orang cakap UFO datang. Buka dalam Quran UFO. Ada cerita tuan-tuan. Ada orang kata dinosaur. Buka dalam Quran, ada wujud binatang ni. Sebab bila saya pergi ceramah di Oxford,
Saya jumpa dengan satu kurator muzium di sana. Mereka tanya saya, okey, you nak pergi melawat mana? Saya kata saya nak tengok dinosaur. Sebab tempat saya tak ada dinosaur. Saya nak tengok tulang dinosaur. Saya dibawa, saya duduk dekat sejam. Daripada hujung ekor dia naik ke kaki, naik ke badan sampai ke kepala. Ni dia dinosaur. Binatang ni pupus sebab kena hentam dengan asteroid, meteor daripada angkasa lepas, hentam, mati. Banyaknya meteor, banyaknya taik-taik bintang yang hentam, mati. Matinya dinosaur pasal ada meteor. Menung tuan-tuan. Takkan Allah tu zalim sangat bawa daripada langit tu taik bintang, bom pi bom bumi. Betul ke tuan-tuan? Saya tengok tulang dia. Kaki hak belakang ni besar lagu tu. Hak tangan dia hak kecil macam tu kat depan. Tu tangan dia kecil. Saya pun duk fikir, kenapalah Allah jadikan tangan dia pendek macam tu? Nak petik buah tak boleh, nak tumbuk orang pun tak boleh, duk cokong lagu tu. Saya fikir entah. Semua benda tu ada dalam Quran. Dia menjawab persoalan yang bermain dalam minda kita. Jadi saya tak cakap banyak tuan-tuan, cadangan saya 2. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti bila kita masuk dengan keilmuan, bila kita masuk dengan satu penambahan, mudah-mudahan mungkin ini Ramadan kita yang terakhir, mudah-mudahan dia adalah yang terbaik buat kita. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa masjid, terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.